Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi sekali dalam 1D5Q. Satu hari, 5 soalan. 1D5 question. Okay, mari kita terus pergi kepada soalan yang pertama. Okay, Raja 9 menunjukkan 1 liter bertransistor. Yang ni dia ada siri lah daripada yang soalan nombor 1 sampai 15. Ini siri yang ketiga lah, senang macam tu. Okay, Raja 9 menunjukkan 1 liter bertransistor. Okay, liter apa ni? Liter pembagi voltan. Sebab ada transistor sebagai, kita panggil dia sebagai switch automatik. Kan transistor fungsi dua lah. Yang pertama sebagai amplifier arus. Okay, dia membesarkan arus lah, membesarkan arus. Lagi satu ialah switch automatik. Okey, ini dua fungsi bagi transistor. Okey, dalam kes ni nampak kat sini V, inilah V in kita ataupun V total. VT kat atas, oh di sini dia bagi T sebab termistor. VT 3 volt. Okey, kat atas ni dia bagi V termistor sama dengan 3 volt. V bawah ni ialah V bagi R yang ni V bawah. V bawah ni juga kita kenali sebagai VBE tau. Sebab sini ialah B, sini ialah C, ni ialah E. Maka ini ialah VBE atau nama lain dia ialah V out. Kan? So VBE lah. Dia bergantung pada perintah ni. Alright. So VBE kita tak tahu lah berapa nilai dia. So VBE ni nilai dia bagi kat sini 5 volt. 5 volt. Dah kalau 5 volt kat sini, 3 volt kat sini, kita tahulah V in kita. Sebab V in sama dengan V1 campur dengan V2. Ni VT ni adalah V1. Yang bawah ni adalah V2. Maka kita akan dapat V in sama dengan 3 campur 5. Maka kita akan dapat V in kita adalah 8 volt. Tapi tak pastilah itu dia tanya ataupun bukan. Okey, mari kita tengok soalan dia apa. Apakah nilai beza keupayaan V bila VT sama dengan 3 volt dan V1? Oh, subhanallah. Ini aja soalannya. Betul lah, jawapan dia adalah 8 volt. Okey, cikgu terangkan sikit lah berkenaan dengan liter ni sebab ramai student dia macam confused lagi macam mana berfungsinya liter ni. Okey Alright, cikgu akan terang sikit. Termistor ni dia lah kita panggil dia sensor haba lah. Kita panggil dia sensor haba sebab apa? Dia boleh berubah. Nilai perintangan termistor sama macam PC ataupun LDR, sama dengan LDR dia pun sama juga. Ini theta suhu lah. Kalau kita letak dalam darjah Celsius, graf dia pun sama macam PPC, iaitu ini sejuk, maksud dia suhu rendah, yang ni panas lah. Nak mudah kita faham kan? Sejuk dengan panas. Waktu sejuk apa jadi? Rintangan dia tinggi. Waktu panas apa jadi? Termistor ni waktu panas rintangan dia rendah. Ini adalah termistor. Sebab tu kalau kamu tengok dalam video cikgu yang sebelum ni, cikgu memang tekankan yang ni untuk graf ini pastikan kamu ingatlah graf ni sama macam PPC. Okey, jadi waktu sejuk itu ialah katakan suhu bilik suhu bilik. Pada suhu bilik rintangan dia tinggi. Bila rintangan termistor ni tinggi, maka nilai V di sini akan tinggi. Apa yang berlaku bila V di atas tinggi, V kat bawah ni dia akan berkurang. Sebab nilai dia boleh berubah-ubah. Kan? Katakanlah sini 5 volt, sini akan jadi 3 volt. Kalau sini 7 volt, sini akan jadi 1 volt. Yang penting hasil tambah dia dapat 8. Kita dah kira tadi dapat 8 volt kan, V in dia 8 volt. Sekiranya 1 volt ini, contohlah sini dah naik sampai 7 volt waktu sejuk, 7 volt, maka 1 volt ni tidak pun mencapai voltan simpang antara B dengan E ni. Maksudnya dia tidak boleh menghidupkan transistor. Bila tak boleh hidupkan transistor, IB tak boleh lalu. Okey, kat sini ada IB tak lalu. Bila IB tak lalu, transistor ni tak akan hidup. Alright, transistor tak akan hidup. IB adalah syarat kepada IC. Kita dah sebut bahawa IB ni, kalau IB ni sama dengan kosong, maka IC juga akan sama dengan kosong. Jadi nak hidupkan IC ni ada liter bagi alarm ni, penggerak nak bagi bunyi ni. Sebab tu sini dia pakai relay. Sebab apa pakai relay? Sebab dia perlukan voltan yang lebih tinggi untuk menggerakkan alarm ni. Okey, dia perlukan voltan lebih tinggi, dia gunakan relay. Maka dia akan bila arus C ni mengalir, saja, maka gegelung ini akan bertindak sebagai elektromagnet. Maka switch ini akan on. Dia akan tertarik sebab ini bertindak sebagai elektromagnet.
Waktu bila dia boleh bergerak? Hanya bila IC boleh lalu sini. Boleh melalui transistor. Transistor pula nak hidup bila mesti IB ada. Bila IB ada baru IC lalu. Bila IC lalu, maka relay hidup. Relay akan menyebabkan switch yang ada di dalam relay ni menghidupkan alarm. Okey, waktu bila dia hidup, waktu sejuk tadi belum hidup. Sebab waktu sejuk rintangan bawah ni rendah. Katakan 1 volt tak sampai. Contohlah VBE ni dia nak 3 volt. Contoh dia akan bagi nilai ni. Nilai minimum kita panggil. So kalau 1 volt, maka dia tak akan bunyi lah. Tapi tiba-tiba, cukup padam sikit supaya kamu boleh nampak jelas. Tiba-tiba. Okey, katakanlah berlakulah kebakaran. Maka apa yang berlaku? Tengok waktu panas. Waktu panas rintangan dia berkurang. Rintangan termistor rendah. Apa berlaku? Voltan dia juga akan rendah di atas. Bila voltan di atas rendah, voltan bawah akan naik. Sebab dia total dia mesti 8 tadi. Kan? Contohlah bila atas tu dia turun sehingga 3 volt. Bawah ni akan naik jadi 5 volt. Bila 5 volt melebihi voltan BBE tadi. Bila lebih, maka arus akan dibenarkan mengalir. Siapa arus tu? IB. Bila IB lalu, transistor dihidupkan, maka IC juga akan lalu. Bermaksud dia akan menyebabkan relay ini, dalam ni ada elektromagnet, menyebabkan dia menarik switch ini dan melengkapkan litar bagi alarm. Maka alarm pun bunyi ton begitu. Alright. Okay, harap boleh faham lah macam mana prinsip kerja bagi switch automatik untuk mengesan kebakaran. Ataupun maksudnya mengesan suhu lah menggunakan termistor. Okey, seterusnya Raja sebelum menunjukkan nilai arus yang mengalir melalui sebuah transistor. Berapakah nilai untuk arus IB? Dia tanya IB berapa. Dia bagi nilai IC, dia bagi nilai IE. Mudahlah, sebab tu formula kita kena tahu bahawa IE ni dia adalah hasil tambah IC campur dengan IB. Maka nak dapatkan IB sama dengan IE tolakkan dengan IC. Kalau cikgu suka pusing formula dulu, lepas tu barulah kita masukkan nilai. IE berapa IE? 2.0 kali 10 kuasa mili negatif 3. Kita tolakkan dengan yang atas pun mili ampere juga, senang lah. 1.98 kali 10 kuasa negatif 3 juga. Atau tak payah tulis pun tak apa, sebab dia miliampere. Terus je 2 miliampere tolak dengan 1.8 miliampere, terus dapat 0.02 miliampere. Okey, so dapatlah jawapannya D. Okey, jawapannya DD and Friends. Okey, seterusnya nombor 13. Raja sebelah menunjukkan 1 liter elektrik. Okey, bahasa Melayu dia tanya. Oh, bahasa Melayu kat bawah. What is the function? Apakah fungsi transistor dalam liter tersebut? Ini sebagai switch automatik lah. Okay, nampak guna relay ni. Relay ni nak buat apa ni? Relay ni dia gunakan untuk menghidupkan satu lagi liter lain yang menggunakan voltan yang lebih tinggi. Alright, nampak? Lampu ni, katakan lampu ni adalah lampu, contoh lampu spotlight kan. Dia perlukan voltan yang tinggi, 240 volt. Tak boleh pakai yang setakat 6 volt pun tak boleh. So, kita gunakan relay. Sebab relay ni, bila dia jadi je arus boleh lalu melalui dia, maka dia akan menjadi elektromagnet. Elektromagnet tu apa? Elektromagnet ialah temporary magnet ataupun magnet sementara. Bila dia jadi magnet, dia akan menarik armature ni ataupun lengan ni, switch lah, jadikan switch tu tertarik ke sana, maka dia akan menyambungkan litar ni. Litar ni hidup. Bila dia sambung, maka lampu akan menyala. Okay, waktu mana keadaan menyala tu? Itu kamu dah tengoklah berkenaan macam mana susunan LDR ni di bawah. Waktu bila mana R dia tinggi, maka V bawah tinggi. Bila V bawah tinggi, IB boleh lalu. Bila IB boleh lalu, IC juga boleh mengalir. Alright, bila IC mengalir, keluarlah IE kat bawah ni. Okey. Tapi dia tak tanya tu, dia tanya fungsi. Fungsi dia adalah switch automatik lah. Sebagai, kalau rectifier ni kita guna apa? Diode. Penguat arus. Penguat arus ni, kalau litar dia hanya, dia tidak menggunakan penguat arus ni, dia tak guna pembahagi voltan. Dia guna 1 litar terus.
untuk transistor tu. Yang ni sebagai automatic switch. Pembagi voltan, ya dia pembagi voltan, tapi litar itu pembagi voltan itu adalah dia punya perintang, fungsi perintang ni. Ni perintang ni dengan perintang ni adalah pembagi voltan. Yang ni bukan. Transistor dia kerja dia sebagai switch automatic. Nama litar ni litar pembagi voltan sebab ada dua perintang ni lah. Satu perintang tetap, satu perintang boleh ubah. Lagi satu perintang ni memang kena ada ni. Kenapa? Untuk menghadkan arus yang masuk ke dalam transistor supaya transistor tak rosak. Sebab transistor ni dia tak boleh arus tinggi. Sebab tu IB tu nilai dia kadang-kadang dalam microampere saja. Okey, kalau IC mungkinlah biasanya dalam miliampere. Seterusnya, Raja 12 menunjukkan 1 litar transistor. Okey, dia ada dua lah. Kalau nampak litar sini, sini litar B. Okey, litar tapak. Yang ni pula litar apa? Litar pengumpul. Alright. Okey, litar pengumpul. So IC, IB, IC, IB, IE. Manakah pendengar berikut benar bagi IB, IC, IE? Confirm lah. Kita kena ingat formula ni. Hubungan antara tiga orang ni. Tiga ni lah. Iaitu IE sama dengan IC campur dengan IB. Dan kita juga tahu bahawa IC ni dia lebih besar daripada IB. Dah. Kalau IC ni lebih besar IB, confirm lah IC memang akan lebih besar daripada IB. Dan IE hasil tambah dia lagi dah besar. Bermaksud IE yang paling besar. IE lebih besar daripada IC. Lebih besar daripada IB. Inilah hubungan antara tiga orang ni. Antara tiga arus ni. Dia bukan sama. Sama ni salah ni. Okey, dia maksud dia IB yang paling kecil. IB besar daripada ni salah. IB kurang daripada IC. Ya, inilah jawapannya. Yang ni IB besar daripada IC kurang daripada ini pun salah. Alright. So jawapan dia adalah B. Boy. Seterusnya soalan akhir. Raja menunjukkan 1 litar transistor yang digunakan untuk menghidupkan penyaman udara. Okey, juga bukan setakat boleh on alarm. Nak on aircon pun boleh. Nampak? On aircon guna relay juga. So dia ada perintah kat sini. Macam biasa ini menghadkan arus supaya tidak merosakkan. Menghadkan arus tapak supaya tidak merosakkan transistor. Ini pakai termistor. Okey. So apa yang dia tanya? Untuk menghidupkan penyaman udara. Okey, ini bentuk soalan yang barulah. Sebab apa? Dia ada anak-anak ni. Lepas tu kita kena pilih pula kan. Okey, keadaan manakah dapat menghidupkan penyaman udara itu? Okey, suhu termistor rendah. Yang ni pun kena buat balik graf kita. Jangan dilupakan. Okey, kamu buat. Inilah termistor R. Lawan dengan theta tadi. Ataupun suhu lah Yang ni kawasan sejuk. Yang ni kawasan panas. Alright, waktu sejuk apa jadi? Rintangan tinggi. Waktu panas rintangan rendah. Okey. Maka suhu termistor rendah. Kalau suhu rendah pada suhu bilik, dia on tak? Suhu rendah, suhu bilik, dia tidak akan on sebab rintangan atas tinggi. Okey, pada suhu sejuk, suhu rendah, R kat atas ni tinggi. Bila R tinggi, V juga tinggi. Yang V out ni, VBE kat bawah ni rendah. Bila rendah, dia tak akan boleh menghidupkan transistor. Arus IB tak boleh lalu lah. So V ni dia kena melepasi voltan simpang. VBE sebab kita ada B, kita ada E ni. Kat sini ni ada VBE. Voltan simpang bagi B dan E. Silah. Alright, seterusnya tengok apa soalan dia lagi. Suhu termistor rendah, dia takkan hidup. Ni takkan hidup. Okey, kalau dia kata yang kedua tu apa? Dia sebut suhu termistor tinggi. Kalau suhu termistor tinggi, tengok suhu tinggi. Suhu tinggi kat sini lah. Nampak nilai rintangan dia. Pantau ke sini. Oh, rendah nilai rintangan. Maka yang berlaku, cikgu ambil warna biru lah. Pada waktu panas, rintangan dia rendah. Maka apa yang berubah? Voltan dia juga ataupun beza upaya dia juga akan berkurang. Bila atas berkurang, yang V bawah ni akan meningkat. Bila meningkat, capai je VBE ataupun voltan simpang itu, maka dia akan membenarkan ataupun menghidupkan transistor, menyebabkan arus IB boleh mengalir. Bila mengalir, hidup tak? Hiduplah, litar dah komplit. Sebab IC boleh lalu juga. Bila IB boleh lalu, IC boleh lalu. IC akan menyebabkan relay ni berfungsi dengan menjadi elektromagnet. Switch ni dia akan tertarik dan akan menutup
litar ini menyebabkan litar ni jadi lengkap. Bila lengkap, aircon akan hidup. Alright, so waktu suhu panas, yes, betul. Voltan tapak tinggi, yes, kita perlukan voltan tapak tinggi. Voltan tapak rendah, no. So jawapan dia adalah 2 dan 3. Cicak man. Alright, jadi alhamdulillah sampai situ dulu untuk hari ni. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.